Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para hadirin semua. Kita bertemu di alam maya. Seperti mana-mana tuan-tuan tahu, zaman-zaman apa COVID-19 ni memang kita tak ada pilihan dan impact malah pertemuan di alam maya ini saya mungkin juga pertemuan yang lebih produktif kepada kita semua. Khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Saya harap tuan-tuan akan bersama kita dengan satu siri pembentangan oleh usahawan yang berkaliber dengan tajuk cabaran dan dugaan agropreneur. Cabaran dan dugaan agropreneur. Tambah-tambah lagi dalam musim impact, terkesan dengan impact COVID-19 ini, memang cabaran banyak sekali dan dugaan pun banyak sekali untuk kita pelajari pada hari ini, ya. Okey, sebelum itu saya bagi pihak AgroFood Productivity Nexus, iaitu sebuah kolaborasi di antara pihak swasta dan juga pihak kerajaan, telah sebuah nexus yang telah pun ditubuhkan untuk tujuan untuk meningkatkan produktiviti usahawan-usahawan, produktiviti perniagaan, produktiviti sektor dan seterusnya produktiviti negara, khususnya dalam agro. Kalau untuk yang pertama kali, AgroFood ni berbagai perkara, contohnya padi, pertanian, sayuran, buah-buahan, juga ternakan lembu, kambing dan sebagainya. Perizinan ini adalah kategori AgroFood ataupun pertanian yang untuk menghasilkan makanan kepada kita semua. Selain pada itu, rancangan pada pagi ini adalah dibawa juga oleh bersama Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC ataupun dalam bahasa Melayu Perbanan Produktiviti Malaysia, yang merupakan sebuah agensi kepada kementerian kepada MITI. Jadi kita akan berbincang dengan topik cabaran dan dugaan agropreneur ini. Saya sedang menunggu signal sebenarnya daripada bentang kita, sedang dalam proses masuk ke ini, sedikit masalah teknikal. Walau bagaimanapun saya mulakan dengan baca biodata beliau. Sebaik saja beliau masuk dan kita akan terus bersama beliau. Tuan-tuan perlu bersabar. Okey. Pada pagi ini kita akan bersama dengan Cik Munir Hashim Abdullah. Cik Munir Hashim Abdullah ini merupakan CEO, co-founder ke beberapa buah syarikat. Antara syarikat beliau adalah Grassy Gate Berhad, syarikat yang terlibat dengan penggunaan teknologi dalam menambah baik kecekapan supply chain ataupun rantaian pembekalan. Seterusnya, basically beliau juga mempunyai sebuah syarikat Grassy Chili PLT, iaitu merupakan sebuah collection center kepada aktiviti pertanian di negeri Sarawak, khususnya kumpulan sasar B40. Beliau juga mempunyai memiliki sebuah syarikat MX Gate Sdn Bhd, merupakan syarikat yang khusus memberi penumpuan kepada latihan teknikal, latihan penggunaan teknologi kepada syarikat micro enterprise. Ya, penting kalau tengok daripada syarikat-syarikat ini, ada dua elemen saya kira yang penting di situ. Pertama, ada tiga elemen. Pertama, syarikat yang membuat latihan kepada tenaga kerja dalam bidang pertanian AgroFood ini. Ini salah satu elemen ataupun salah satu perkara yang boleh menambah perbaiki. Sebenarnya kita kata, misalnya kita dah dapat teknologi skill yang lebih baik, dan dengan skill yang lebih baik itu, maka orang akan membuat kerja dengan lebih efisien, lebih cekap dan menghasilkan output yang lebih banyak dan mungkin juga berkualiti. Seterusnya, kalau tengok elemen yang kedua sini adalah penggunaan teknologi dalam pertanian. Seharusnya kita bawa teknologi dalam pertanian, separuhnya kerja akan menjadi lebih baik, lebih efisien. Dan itu yang sepatutnya kita sasarkan. Dan khususnya kalau dalam golongan belia, mereka sudah pasti berminat dengan penggunaan teknologi. Pelbagai teknologi digunakan pada ketika ini di luar sana dalam aktiviti pertanian. Kalau dulu orang menyembur racun, disebut di ladang di sawah padi menggunakan manual, dan sekarang pun dah mula menggunakan drone misalnya. Itu penggunaan teknologi yang akan menambah baik peningkatan produktiviti pertanian. Seterusnya, beliau juga terlibat dalam penggunaan teknologi dalam supply rantaian bekalan makanan. Itu penting. Bagaimana rantaian ini kadang-kadang diuruskan dengan tidak cekap. Kalau tidak cekap, maka rantaian ini
mungkin akan menjadi cabaran akan tersekat. Khususnya kalau produk-produk agripreneur ni dia tak boleh lama, dia kena efisien. Ikan macam mana, takkan nak berhenti lama di satu tempat, berhenti lama di satu tempat. Bukan. Jadi maklumat yang terkini tentang keluaran dari ladang, bila boleh keluar, bila schedule nak pick up, bila schedule dan sebagainya sampai ke satu point lain, penting ada untuk kita dapat dengan maklumat itu kita akan jadi dengan lebih cekap. Selain pada itu, Cik Munir basically pernah memiliki syarikat pembangunan perisian dan juga syarikat-syarikat menggunakan dengan syarikat ICT. Jadi dengan latar belakang beliau sebagai seorang dalam bidang teknologi, dengan juga graduan daripada Universiti Harvard Amerika dalam bidang microprocessor ni chip yang dalam komputer tu, beliau banyak mengaplikasikan teknologi dalam menambah baikkan aktiviti-aktiviti agrofood dalam aktiviti agrofood. Dan selain daripada itu, Cik Munir Hashim Abdullah mempunyai pengalaman yang luas sebanyak 20 tahun pengalaman dalam bidang perniagaan. 20 tahun, bukan sikit, 20 tahun bidang perniagaan. Dan semua syarikat yang selalu dilihat daripada detail data yang saya terima, beliau memang amat berjaya dalam bisnes beliau. Dan kebolehan yang saya kira agak unik kepada Cik Hashim, beliau beroleh berbahasa dengan banyak bahasa. Salah satu bahasa Mandarin, bahasa Iban, selain pada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Saya rasa seorang yang seboleh lah bagi saya secara umum saya lihat Cik Hashim ini. Dan Cik Hashim juga memang mempunyai kebolehan yang agak luar biasa saya kira sini, khususnya dalam creativity test. Satu test menguji kreativiti seseorang itu, beliau mendapat markas 100% dalam creativity test. Maknanya seorang yang intelligent, seorang yang mempunyai daya kreativiti yang amat tinggi, dan amat penting dalam pembangunan perniagaan, akan melihat dalam berbagai sudut dan sebagainya. Okey. Itu sedikit latar belakang Cik Munir Hashim. Saya baru dapat signal dia sikit lagi akan masuk. Okey, bagaimanapun saya dalam sesi moderator ini, selepas saja Cik Munir masuk, saya akan bagi beliau untuk buat sedikit, ada pembentangan, ada beberapa slide yang saya pasti agak menarik, dan beliau akan ceritakan cabaran, menceritakan juga rantaian, kos-kos di antara rantaian makanan itu beliau akan ceritakan. Dan selepas pada sesi itu akan ada sesi soal jawab. Ini saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan beri pandangan sikit bagaimana nak mengutarakan soalan. Saya ingin mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan guna question link tersebut. Tekan question link tu akan keluar satu menu, tuan-tuan boleh type soalan-soalan yang tuan-tuan nak tanya. Dan tanya apa kita gunakan kaedah ni, sebab kalau register ramai, jadi lebih mudah. Tuan-tuan boleh menanya, tak perlu tunggu sehingga akhir question session. Semasa pembentangan ada tengok slide yang dibentang, sekiranya ada persoalan nak ditanya, semasa itu sudah terfikir keluar maklumat apa yang nak ditanya, terus tanya kepada Cik Munir. Jadi saya sebagai moderator, saya akan memerhatikan soalan tersebut dan saya akan memilih soalan tersebut, dan soalan tersebut akan saya gunakan dalam proses dalam proses menyoal saya, dalam menyoal Cik Munir nanti, apakah yang beliau akan beliau akan perlu jawab daripada tuan-tuan dan puan-puan. Selain pada itu, sekejap saya lihat kepada sekretariat, minta sekretariat cek. Sekretariat Cik Munir dah masuk belum? Okey, kita sikit lagi tengah mungkin tengah area sekarang ni, zaman broadband ni, tengah-tengah kawasan agak lemah broadband. Tentu khususnya di waktu ini sekarang, contohnya ramai orang berada di, khususnya PKP ni, ramai berada di rumah dan sedang melayari pelbagai internet dan sebagainya. Setengah-setengah kawasan akan menghadapi kekangan. Memang penting untuk sebuah negara yang nak bergerak ke depan, broadband harus lebih baik daripada sekarang. Sekarang ini teruji
kesanan sama ada broadband di kawasan kita bagus tak bagus dan sebagainya. Memang saya rasa perlu ada usaha-usaha yang lebih untuk meningkat menambah baik broadband tersebut ya. Dan kalau jadi sementara masih saya kata masih lagi Cik Aceh tengah menguji suara beliau, lagi ada kekangan cabaran. Saya tak pasti beliau esok daripada mana, daripada kita ni virtual. Baiklah, saya kenalkan sedikit Perbahanan Produktiviti Malaysia. Tuan-tuan, sementara ini saya lah melayan tuan-tuan sekejap. Perbahanan Produktiviti Malaysia ni bukan satu agensi yang baru, telah ditubuhkan pada tahun 1962. Pada tahun 1962. Dan sehingga kini tahun 2020, lama sekali. Tujuan asal Perbahanan Produktiviti Malaysia adalah untuk membangunkan industri supaya mereka meningkatkan produktiviti. Itu tujuan asal. Pada masa ini Perbahanan Produktiviti Malaysia pun telah mengembangkan, juga minta juga untuk menambah baik produktiviti bukan sahaja pihak swasta dan juga pihak awam, dan juga yang ini adalah melihat bagaimana kita membuatkan semua mudah, berurusan dengan pihak kerajaan lebih mudah, dan kita melihat sektor khususnya pada misalnya contoh-contoh sekarang ini adalah sektor agrofood. Agrofood kita tengok agrofood ini dalam konteks supply chain, bukan saja dalam konteks satu-satu, dia kena lihat dalam konteks keseluruhan supply chain. Begitu sebab apa penting daripada pengeluar tu, daripada balah kalau sekarang agrofood ni ada yang bagi benih ikan dan sebagainya, benih padi. Lepas tu ada pengeluar dia siapa yang menanam padi, yang membeli ikan tak kisahlah, ikan aqua dan sebagainya. Dan seterusnya itu akan dipindahkan kepada mungkin juga ke collection center yang akan mengumpul pemborong ataupun dan seterusnya akan mengedarkan kepada akhirnya sampailah kepada retail. Tapi pada masa yang sama juga kita lihat trend sudah agak berubah, trend di mana perantaian ini akan jadi lebih cekap oleh kerana kan adanya teknologi, adanya perkhidmatan e-commerce dan sebagainya. Mereka yang berada di pengeluar sudah pun boleh terus memasarkan produk-produknya melalui rantaian e-commerce, rantai e-commerce. Kalau dulu kita tak fikir mungkin nak mengedarkan sayur daripada Cameron Highlands menggunakan Lazada. Sekarang ni dah sayur tu boleh sampai dalam masa 24 jam ke pintu rumah kita. Jadi itu pentingnya sekarang. Maknanya oleh kerana perubahan teknologi membenarkan kita semua membuat inovasi ataupun menambah baik kecekapan kita. Sekiranya pengeluar boleh menghantarkan produk terus, saya kira margin ataupun keuntungan yang lebih boleh dinikmati oleh pengeluar oleh kerana dapat memasarkan produk-produknya terus kepada pasaran, pada pasaran. Sekejap saya cek dengan sekretariat, saya masih lagi menunggu sekretariat. Azlin minta masih lagi tak dapat tak ada. Kalau tak ada minta Cik Munia boleh masuk through handphone saja. Tadi boleh masuk. Cik Munia dah online sekejap ya. Kalau tak boleh masukkan through handphone. Okey, masih lagi teknikal saya, tapi tuan-tuan kena berhadapan dengan saya lagi, saya akan continue. Jadi misalnya contoh lepas tu kepentingan satu e-commerce, membenarkan produk-produk kita masuk ke pasaran. Kedua, kepentingan yang kedua saya kira kecekapan logistik. Itu amat penting sekali Lepas tu kita kata rantaian tadi, kita tengok bekalan rantaian makanan bukan saja tu yang enablekan atau yang membolehkan pengedaran makanan tersebut adalah logistik. Logistik amat penting di sebuah negara yang maju. Contohnya sebagai negara China sebesar itu mempunyai cita-cita ataupun telah pun bergerak hampir untuk membolehkan logistik itu diedar dalam masa 1 hari. Begitu juga di Amerika. Kalau dulu logistik sekitar untuk pergi di mana-mana tempat di Amerika sekitar 2 hari. Sekarang Amazon mengeluarkan perkhidmatan dapat menghantar dalam masa 24 jam. Apakah maksud itu? Kalau produk-produk yang tak berapa kritikal,
dia tak berapa kisah. Macam contoh ketika ni macam bukan perishable lah, bukan produk yang kalau katakan nak beli baju tu tak kisah logistik. Yang ketikanya oleh kerana keupayaan untuk buat satu hari ataupun keupayaan untuk buat penghantaran dalam masa satu hari, ini membolehkan produk-produk, khususnya produk-produk makanan, produk-produk agrofood ni sampai kepada penerima dengan masa yang cepat sekali. Okey, sampai tu. Okey, saya baru nampak Cik Cik Munir sudah masuk. Kalau Cik Munir boleh masuk dengan voice. Tadi Halo, Cik Munir boleh dengar saya? Waalaikumsalam Cik Munir. Selamat datang, selamat pagi Cik Munir. Kita nak menunggu-nunggu Minta Cik maaf. Munir. Cik Munir, saya okay, kalau satu device saja Cik Munir. Kalau ada dua device, satu device saja dia bergema sikit. Lagi sekali Cik Munir. Saya dah. Okey, boleh, cantik. Cik Munir, kalau saya dah kenal ke Cik Munir, saya pun dah habis modal nak cerita bagi pihak Cik Munir. Jadi kalau Cik Munir, saya faham Cik Munir, saya ada slide, Cik Munir nak go through slide, saya boleh control Cik Munir slide. Cik Munir cakap saja slide, saya control Jadi saya tukar kepada slide Cik Munir. Lepas tu Cik Munir boleh terus. Cik Munir buat slide nanti. Okey, suara saya jelas Suara jelas. Kita penonton, kita dah ada penonton bersedia nak dengar Cik Munir. Silakan Cik Munir. Dengan ini saya serahkan kepada Cik Munir Hashim Abdullah untuk memberi presentation. Tuan-tuan sila tanya soalan dalam ruangan question, dan selepas itu kita kembali dengan sesi perbincangan selanjutnya menerusi soal jawab. Silakan Cik Munir. Okey, baik. Terima kasih terima kasih untuk pagi ini, dan minta maaf sebab ada technical dalam komputer. Baik, saya menangkan masa kita dah, masa pun tak lama. Jadi saya terus kepada slide nombor 2 ya. Saya rasa nama saya dah ada yang kenal ya. Jadi saya tak perlu kita panggil ni panjangkan di situ. Kita nak terus kepada agenda yang kita nak ceritakan ataupun tajuk pagi ni mengenai cabaran dan dugaan sebagai seorang agropreneur. Ya, slide yang ke nombor 2. Saya ingin bercerita mengenai pasal agropreneur dulu supaya kita tahu agropreneur ni macam mana dan apa beza dengan technopreneur. Sebelum ni saya merupakan technopreneur dalam bidang teknologi. Lepas tu kita panggil ni pergi kepada agropreneur. Jadi memang jadi mungkinlah dekat luar sana tu rakan-rakan saya, kawan-kawan yang ada masuk pada pagi ni atau yang dah dengan saya mungkin tahu beza dia. Apa beza agropreneur dengan petani. Lepas tu saya akan bincangkan tentang cabaran dia sebagai agropreneur ni. Jadi supaya kita bila kita nak bertani ni, kita tahu beza kita nak jadi petani ke atau kita nak jadi agropreneur. Ada dua benda yang berbeza di situ. Dan last kali, yang paling penting sekali kalau kita nak berniaga, kita kena tahu rantaian makanan. Dan kita kena tahu di mana kita duduk. Macam kita nak main bola lah. Kita nak main midfield ke, kita nak jadi penjaga gol ke, kita nak jadi penonton ke, macam mana. Jadi mula tu saya nak cerita mengenai bezanya agropreneur dan petani. Kalau petani ni biasanya kita lihat dia akan mengusahakan satu tanaman. Ya, tahun ni contohnya dia tanam sesuatu tanaman, tahun depan benda yang sama dan seterusnya. Dan dia tidak banyak perubahan dari tahun ke tahun, tanah yang sama ataupun skala yang sama. Nah, itu bezanya petani ataupun pekebun yang kecil-kecil. Jadi itu bezanya petani. Kalau kita sebut petani, kita tak pernah nampak petani ni macam toke. Tidak, petani. Memang mereka petani dan kita keluar hasil dan itu dah dia, nama petani. Kalau agropreneur ni, beza dia adalah dia mengusahakan benda yang kecil, ya, tapi di kepala dia berfikir besar. Dia kata saya nak cuba, saya nak buat benda ni, gagal dulu tidak apa, nanti saya akan menjadi besar. Jadi agropreneur ni adalah dia akan pergi ke depan dan ke depan lagi. Itu agropreneur. Okey, sekejap. Okey, alright. Okey. Yeah. Boleh apa okey jadi lepas tu bila kita nak menjadi agropreneur ni, bagi saya kita kena faham bahawa kita terlibat di dalam perniagaan. Kita terlibat dalam perniagaan dan perniagaan itu berlainan dengan apa kita panggil ni, kalau kita mentaliti kita sebagai petani dan mentaliti sebagai usahawan tu tak sama. Ya, sebab usahawan tu dia berani gagal. Ya, agropreneur ni dia berani gagal
dan dia nampak kejayaan yang ke depan tu, ya. Jadi kalau kita sebagai petani, kita tak boleh nak rugi sebab kita tanam sikit je, mesti nak duit juga. Jadi mentaliti kita bila kita agropreneur ni, kita bukan bertani sebulan, seminggu, dan kita kena maknanya seterusnya lah. Ya, jadi antara cabaran-cabaran yang kita akan hadapi lah. Saya daripada bahagian teknologi, memang pengalaman saya dalam pertanian, kalau bukannya daripada lahirnya ataupun belajar daripada Universiti Pertanian kan. Tapi bagi saya terlibat dalam pertanian sebagai agropreneur kerana ada skill set ataupun ilmu perniagaan kat situ. Itu sangat penting. Sebab kalau kita setakat ada ilmu bertanam saja tanpa ada ilmu perniagaan, kita akan agak susah sedikit. Sebab ilmu perniagaan tu lain daripada petani. Ya, sebab itu orang kata, bila kadang orang tanya saya pengalaman Encik berapa tahun, saya kata saya tak lama. Tapi kalau nak pengalaman yang bertahun-tahun, ada datuk saya 80 tahun bertani di kampung, di rumah panjang. Ya, bertani, lama bertani, 80 tahun, 90 tahun pun ada yang bertani. Tapi mereka setakat mampu beli motosikal je. Kenapa? Sebab mereka tidak ke depan, mereka bukan agropreneur. Jadi itu saya kata pengalaman adalah pengalaman. Pengalaman tanpa satu usaha kita nak menjadi usahawan ataupun agropreneur ni, dia takkan menjadi. Jadi dua benda tu kena ada. Jadi sebab tu saya rumuskan cabaran dan dugaan kita ni dibagi kepada segmen nombor 3 tu. Kita pergi slide nombor 3. Ada slide nombor 3? Slide nombor 3. Ada Okey. Kalau tengok slide yang nombor 3, slide nombor 3. Okey, slide nombor 3. Kalau lihat nombor 3 tu, kategori masalah yang kita akan hadapi tergolong kepada 3 benda ni saja. Dan warna merah tu adalah dugaan dan cabaran yang kita hadapi yang paling kritikal sekali. Maknanya 3 elemen tu kita kena faham sebelum kita nak menjadi agropreneur ataupun apa-apa bisnes. Bagi saya elemen ke-6 ni sama je. Kita nak jadi agropreneur ke, teknopreneur ke, ke-6 elemen ni sangat penting. Saya start daripada atas. Jadi bagi mereka nak bertani ni, kena tengok di mana anda kekurangan dan bagaimana cara dia. Jadi yang pertama, teknologi. Kita nak bertani ni, kita kena tengok. Kita nak bersaing dengan orang, kita nak keluarkan, kita perlukan teknologi. Kalau kita masih bertani guna cangkul je, kita tak ke mana lah. Jadi kita kena atasi masalah yang pertama, iaitu teknologi. Jadi learning curve ataupun kita kena bersedia untuk mempelajari teknologi baru dalam pertanian. Maknanya kalau anda seorang computer science, nak bertani, kena pandai-pandai lah bagaimana nak mengira pula formula baja, bagaimana nak jadi terpaksa pula belajar macam-macam jenis baja, ubat, serangga, penyakit dan sebagainya. Jadi bagaimana nak automatekan segala benda. Jadi itu bahagian teknologi. Dan satu lagi cabaran dalam teknologinya bila kita masuk dalam pertanian adalah dari segi cost. Sebab bila kita nak masuk pertanian, maknanya adalah teknologi. Dari segi teknologi itu mahal. Jadi kita kena ada cara. Jadi sebagi saya, kita berbincang juga dengan antara kita dengan MPC kita, bagaimana kita nak mengurangkan kos ni. Jadi setiap cabaran tu ada penyelesaiannya. Jadi bila kita melihat semua yang kategori tu, bagi saya kita kena ada penyelesaiannya. Jadi kita itulah. Jadi untuk hari ini rasa tak sempat lah nak cerita sepenuhnya. Jadi saya fokus kepada 6 ni. Jadi yang keduanya perception. Ini sangat penting. Ramai orang yang petani saya tengok, mereka gagal sebab perception. Perception, apa benda perception tu? Perception ni selalu orang kata, oh berniaga ada duit, mesti jalan, mesti untung. Tak. Perception. Perception ni adalah pemikiran kita pasal nak berniaga ni. Maknanya kalau kita nak jadi agropreneur, kita kena faham kita sebenarnya berniaga. Berniaga maknanya kita kena betul kita punya perception bahawa kita ni sebenarnya berniaga daripada dengan orang berniaga lah. Jadi kadang-kadang saya tengok petani ni, bila dia berniaga, dia nak jual, siapa customer dia? Dia tak lihat customer dia orang luar, dia lihat customer dia siapa? Kerajaan customer dia. Jadi agak susah sedikit macam tu. Dia mentaliti kita kena tukar. Contohnya bila dia tanam cili, dia fikir satu je, dia nak kerajaan beli ataupun dia nak farmer beli. Jadi farmer is the agency akan tolong kita. Tapi bukan sebagai end customer. End customer kita adalah mereka yang makan cili di luar sana tu.
ya, di pasaraya, di semua. Jadi itulah customer yang kita kena ada, ya. Jadi kita kena tahu dari segi kita panggil kita bertani ni, mana customer kita, siapa customer kita, ya. Yang kedua, perception mengenai profit, ya. Bila kita berniaga jadi agropreneur, the first thing kalau kita jadi agropreneur, jangan lihat dulu keuntungan tu. Lihat dulu apa perancangan kita. Saya semasa saya bertani dulu, setahun saya tak melihat keuntungan langsung. Maknanya saya tak fikir pasal keuntungan. Saya nak tahu dan tahu macam mana nak buat. Jadi kita kena tengok. Maknanya jangan fikir pasal low profit. Bertanam sebulan jagung tu terus kita fikir pasal keuntungan bulan tersebut. Mungkin kita bulan tu mungkin cuma kita nak buat kajian je untuk benda tu mungkin. Dan kita nak fikir bangai nak besarkan lagi. Jadi dari segi kita bertani ni, kita selalu melihat kepada profit ni jangka masa yang sangat pendek. Ada orang dia bertani setahun, 2 tahun, macam-macam dia lalui. Ekonomi down lah. Tahun ke-5 baru dia nampak duit. Macam saya dalam IT, saya lama dalam IT, mula-mula tak nampak duit. Saya buka macam-macam. Lama-lama baru kita nampak there is something. Begitu je dengan pertanian. Sehari dari saya buat pertanian, kita nampak profit tu bukan besoknya, ya. Mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin selepas 2-3 benda yang kita buat dan cara-cara yang kita buat tu, ataupun kita cuba cara ni, kita cuba cara tu sampai kita mendapat sesuatu benda yang boleh memberikan kita keuntungan yang kita kendaki. Jadi perception kita mengenai petani ni bukan seperti kita pergi kerja, clock in, ujung bulan dapat gaji. Jadi kita kena tahu bila profit ni bergantung kepada usaha kita dan bergantung kepada masa dan bergantung pada keadaan dan macam-macam lagi. Jadi kita kena bersedia dari segi perception ni. Maknanya kita tak boleh macam berfikiran macam kita makan gaji. Maknanya hujung bulan ada duit lah. Mungkin tak ada duit hujung bulan. Mungkin bulan depan. Jadi yang seterusnya adalah kita kena keluarkan perception kita ni bila nak jadi agropreneur ni supaya kita keluarkan dugaan yang kita dari segi inilah mentaliti kita sendiri, jackpot mentality. Maknanya tanam 1 ekar dapat duit, kita berehat. Tunggu tak ada duit, itulah. Jadi berkata ini cabaran ke ni? Itu adalah cabaran individu. Cabaran kita, maknanya kita berniaga tidak setakat yang kita nak saja. Maknanya agropreneur ni dia tak sampai situ, dia terus dia buka besar lagi, dia cari lagi cara dan seterusnya. Yang ketiga tu, yang keempat tu, kau tengok bila kita jadi agropreneur, kita nak cari duit. Jadi saya tengok banyak agropreneur, petani-petani, kadang bila dia menjadi ahli saya, dia nak jadi profesor. Bukan jadi agropreneur, dia jadi profesor. Apa dia buat? Kita dah beritahu, okey, baja ni sekian-sekian, dia cuba buat R&D kat kebun pula. Buat R&D. Tak ada, mungkin campur garam lagi elok, dia kata. Jadi baja campur dengan garam pula. Lepas tu pokok semua mati. Salahkan pokok pula. Jadi kita mentaliti kita betul. Kalau kita nak R&D, kena fikir cara lain. Jadi perception kita ni kita kena fokus. Kena tahu bahawa agropreneur ni bukan buat R&D. Kita kena ikut apa yang terbaik. Mungkin contohnya kalau ada orang yang tanam elok, SOP dia cantik, kita ikut. Kita ikut. Mana yang terbaik kita ambil. Tak perlu orang kata panggil reinvent the wheel. Reinvent the wheel ni akan memakan masa. Kalau agropreneur yang muda-muda mungkin ada masa lagi nak buat R&D. Tetapi bagi mereka yang dah lambat sedikit bermula tu, just ambil je apa yang ada dan kita panggil terus kepada macam mana jadi agropreneur. Itu kedua. Yang ketiga ni communication tu. Communication ni pun salah satu halangan agropreneur sebenarnya. Jadi kalau agropreneur dia selalu fikir apa communication ni kan, apa benda. Satu, bila kita jadi agropreneur, halangan kita adalah satu, kita main tanam je. Besok kita dengar ada kursus contohnya tanam nanas. Kita lepas kursus kita terus balik, kita terus cari tanah berhektar-hektar kita tanam. Lepas dia berbuah baru kita perasan rupa-rupanya tak ada orang nak beli. Maknanya planters, main tanam je sebab dah kursus. Ataupun nak tunjuk ke orang dia nak boleh menanam nanas. Apa-apa tak ada tanaman lah. Jadi kita nak agropreneur ni, kita nak buat sesuatu, kita kena ada data, kena buat kajian siapa makan cili, siapa makan benda ni, ke mana kita nak jual. Jadi kita bukan planters. Satu lagi data demand of data ni. Jadi demand maksudnya demand and supply. Kita kena tahu siapa yang nak, yang kita buat ni. Jangan kita kalau kita jadi agropreneur ni, kita tanam-tanam lepas tu jadi tak tahu nak jual ke mana, jadi lambatkan dan kita akan menjadi apa yang terberlaku, kita mula simpan kat Facebook,
Dengan sedihnya saya banyak dah tanam tapi tak ada orang beli. Sebab kita kekurangan data in terms of demand. Yang ketiga logistik. Kita tak tahu. Kita nak jadi agropreneur, kita tak nampak di mana kita nak buat benda ni. Logistik. Ada yang nak tanam timun tapi di atas bukit, kan berat kan, atau jadi maknanya dia tak nampak dari segi logistik tu. Bila tanam baru perasan bahawa harga transport logistik ni sangat mahal. Jadi benda yang seterusnya itu communication tool. Jadi kita halangan ni kalau kita jadi agropreneur, kalau dulu tak ada pakai cangkul, sekarang ni kita kena pakai WhatsApp, phone, virtual virtual conferencing dan macam-macam teknologi baru yang kita kena pakai. Jadi itu bagi yang muda-muda ini bukan halangan. Bagi yang muda-muda bukan halangan. Kebanyakannya bagi kita yang tak nak guna telefon, itu halangan yang besar untuk kita maju ke depan. Yang ketiga ni sangat penting, market. Salah satu halangan kita atau pencabaran kita adalah bagaimana kita nak menjual. Dan panjang ceritanya sebenarnya. Jadi saya rumuskan kat sini adalah sebagai dugaan supaya kita tahu. Supaya kalau kita nak menjadi agropreneur ni, kita kena tahu apa dugaan dari segi market ni. Market ni kita kena faham. Ramai yang tidak faham pasal market sebenarnya. Bila dia tengok pergi ke Jaya Jasco, dia tengok harga cili RM30, dia terus besok juga nak berkebun. Sebab apa? RM30 dia kata. Sebenarnya dia kira-kira rupa-rupanya profit 3000% dia kata. Sebab apa? Kos baru RM4, jual RM30 dia kata. Sebab dia tengok harga Jaya Jasco. Kan? Ataupun dia tengok harga dekat Tesco. Jadi dia salah. Saya akan pergi kepada segmen ni nanti. Satu lagi market. Jadi market dia nak harga mahal. Contohnya siapa yang nak jual cili contohnya. Dia nak jual cili mahal-mahal. Tapi tak ada brand. Cili apa? Cili biasa. Cili kulai contohnya kan. Jadi tak ada brand. Contohnya kereta kan. Kenapa orang beli BMW? Kenapa tak nak beli kereta Nissan tapi nak juga BMW? Sebab brand. Padahal tayar macam tu juga. Tapi ada kualiti dia. Kulit dia tak sama dengan cili. Jadi dari segi brand ni kita kena aware out of it. Satu lagi market ni bila kita jadi agropreneur, kita kena tahu value. Kadang-kadang tak ada value pun. Bila dia ambil cili tu jual macam tu je. Jadi tak ada value lah. Tak ada. Jadi benda ni macam mana kita atasi? Jadi itulah kita, kalau kita nak jadi agropreneur, semua elemen-elemen market ni kita kena selesaikan. Sama ada seorang diri ataupun perkumpulan. Macam saya selesaikan masalah-masalah saya ni dengan berkumpulan. Dulu saya selalu bila berniaga ni sorang-sorang je. Cuba nak jadi Superman sorang-sorang. Memang lambat. Lambat nak tengok duit dan susah sebab kita tak ada rakan. Kita bergerak sorang-sorang. Jadi saya bergerak tidak seorang, ramai dengan saya dan kita bergerak sama-sama. Jadi kita mengatasi benda ni macam itulah. Kita kena gerak bersama-sama daripada market. Semua sekali lah. Perception, teknologi, communication. Okey, yang kelima. Ini financial ni sebenarnya, kalau orang buat, biasa letak kat atas sekali. Masalah pertama nak jadi agropreneur, dia kata duit. Pada pengalaman saya, duit bukanlah masalah pertama. Bukan masalah pertama. Selalunya bila kita nak buat pertanian ni, kita cari tanah, kita terus nak pergi ke agrobank nak pinjam loan. Memanglah tak dapat. Sebab kita kena tahu bank ada dia punya kangkangan dan sebagainya yang kita tak ada record pun. Jadi kita kena faham. Macam bila saya bila saya bertani dulu, the first thing I did on the first year, memang tak pergi bank pun. Sebab saya tahu mereka tak akan nampak. Dia tak tahu kita ni berjaya ke tak. Kan dia akan bagi tahu kita tak ada pengalaman dia kata. Sebab memang tak ada pengalaman kan. Jadi kita tak akan dapat. Jadi kita kena tahu bagaimana kita nak memusingkan dari financial ni. Jadi financial ni kita kena tahu bagaimana kita nak bergerak tanpa duit pun. Tanpa boleh. Kita sebenarnya boleh menggerakkan dan mungkin lepas tahun kedua, tahun ketiga, ladang kita dah besar, ada success story, that's where you go to the bank. Jadi kadang-kadang orang dia berperang dengan bank. Bergaduh dengan Agrobank, bergaduh dengan SME Bank, bergaduh dengan Maybank, semua bank jadi musuh semua. Bagi saya bank bukan musuh kita, itu rakan kita. Rakan kita. Kita pinjam sekali tak dapat, ada sebab tu. Ada sebab untuk kebaikan kita mungkin. Jadi kita kena tahu financial kita ni kena strength. Kalau kita ada modal 3,000, buat 3,000. Kalau modal kita ada 5,000, buat 5,000. Tak perlu bermula dengan sampai ratusan ribu. Ikut kepada kapasiti kita dulu. Jadi ini antara halangan yang kita akan hadapi. Jadi untuk sama juga dengan agensi, ada yang dapat nak minta ni tak dapat. Tapi bagi saya benda ni boleh kita atasi bila kita berkumpulan. Last kali kalau tengok situ sustainability. Sustainability ni adalah bagaimana kita nak jadi agropreneur ni. Kita kena ingat agropreneur ni bukan sebulan.
seterusnya dan seterusnya. Dan itulah live sampailah dia berjaya. Jadi kenapa dia tak berjaya? Senang je. Fear of failure. Dia takut kepada kegagalan. Dia takut tanam cili. Nanti kena penyakit, habis duit aku. Kan? Tanam tomato, nanti habis, nanti akan diambil, akan diserang oleh monyet contohnya. Jadi itu semua takut dengan kegagalan. Jadi kita tak, sebagai seorang agropreneur, kita tak boleh takut. Jadi sebenarnya sebelah kanan saya ni, yang challenges ni, banyak lagi slide kat situ. Jadi saya, sebab kita ada sebenarnya satu jam saja, jadi saya pergi lagi slide ke nombor 4. Okey, slide nombor 4 ni saya akan fokus kepada supply chain je. Fokus pada market. Kita ada 6 tadi, saya fokus pada satu je. Sebab ini saya rasa paling penting sekali, yang nombor 4 ni. Okey, kalau tengok supply chain ni sebenarnya, kita ada 3 kategori kita. Kita kena tahu kita duduk kat mana. Kalau kita ni petani kecil, inilah dia, less than 1 acre. Mungkin kita tanam yang sebelah kiri, sebelah kiri petani kecil. Ini yang tanam kecil-kecil, tanam 1 ekar, 1 ekar setengah. Yang kedua, petani sederhana. Petani sederhana. Ini yang tanam 1 ekar ke 5 ekar. Yang last kali ni, yang tanam besar. Macam saya di Melaka, kita ada satu yang besar. Yayasan Melaka, 17 ekar. Ataupun di Jelebu ada 20 ekar. Sekarang masuk 30 ekar dah. Lebih kot dia sekarang ni. Lepas tu, ini yang besar-besar. Maknanya ada 3 kategori ni, kita kena plan. Saya nak jadi agropreneur, saya nak mengarah ke mana? Nak jadi petani kecil ke? Nak jadi petani sederhana ke? Ataupun nak jadi agropreneur, nak buat ladang besar. Jadi ada 3. Lepas tu ketiga-tiga rangkaian petani ni, dia akan pergi kepada, dia akan jual barang-barang dia mengikut segmen dia. Yang pertama, kita tengok sini, ada kalau petani kecil ni, dia akan jual kepada PKK ataupun farmer ataupun nearby. Sebab ladang dia kecil je, dia mungkin keluarkan 100 kilo, 50 kilo. Dan daripada situ pula, dia mungkin, selain daripada PKK ataupun farmer, peladang dan sebagainya, dia mungkin akan jual juga kepada pemborong kecil-kecil. Selalu orang panggil orang ni peraih lah. Kadang dia orang ni pakai van, dia kutip sana, dia kutip sini. Kan. Dia orang ni main dalam 1 ke 3 tan je. Pemborong-pemborong kecil ni. Dan mereka ni biasa ni akan supply kepada pasar-pasar, dia akan supply ke Ion, ataupun dia akan supply ke runcit. Kebanyakan supply ke runcit ni. Jadi ada 3 segmen kalau pemborong kecil ni dia akan pergi. Dia pergi ke semua tempat ni. Tapi mereka ni tidak dapat volume yang besar. Kapasiti dari segi pembelian, mungkin cash flow. Jadi pemborong kecil. Satu lagi adalah pemborong besar. Ini mereka atau toke besar yang ada peti sejuk. Dia simpan cili, simpan sayur, segala bendanya. Dan mereka ni ada rangkaian dengan restoran-restoran biasanya. Dan ada rangkaian restoran dan mereka ni 5 tan. 5 tan ke atas dia punya kapasiti dia. Dan mereka ni biasa dia akan supply kepada Ion, Tesco dan kepada kilang. Dan biasa pemborong besar ni mereka ada credit line dan mereka ada facility dengan bank untuk membeli hasil-hasil daripada petani. Dan mereka lepas tu mereka akan supply lah ke Ion, ke Tesco dan segalanya dan ke kilang. Okey, ladang besar ni juga dia boleh direct supply kepada kilang sebab dia ada kuantiti, dia ada volume, dia terus supply ke kilang. Baik. Dan dekat sebelah kanan ni kau tengok, dari sinilah semua pengguna-pengguna ni daripada pengguna jauh, pengguna dekat, pengguna elit akan membeli barang daripada ketiga-tiga yang warna kuning ni. Lepas tu, dia makan situ. Dan kalau kita tengok harga, sekarang saya balik pada harga yang warna hitam ni. Cuba kita lihat kat situ. Petani kecil harga dia, RM4 ke RM7 biasa mereka jual. Price range dia kuat. Dari PKK ataupun farmer, mungkin dia akan beli, kalau harga teruk mungkin bagi RM4. Kalau grade B mungkin sampai ke RM2 ataupun RM3 kan. Ataupun kalau tengah macam sekarang harga tengah cantik RM8. Lepas ni benda ni mungkin dia akan jual ke pasar-pasar ataupun dihantar ke kilang ataupun dihantar ke pemborong kecil-kecilan yang pergi ambil. Dan balik kepada benda yang sama juga. Dan harga kalau tengok kat situ bila sampai pemborong kecil ni jadi RM6, jadi RM9. Dan sebab kenapa pemborong kecil ni sebab dia nak cover minyak dia, gaji dia. Sebab pemborong kecil-kecil ni tak mampu nak hantar ke semua supermarket ni, yang pasar-pasar ni. Jadi dia akan tolong pergi hantarkan. So bila dia hantar pula, inilah harga dia markup kat situ RM1, RM1.2, RM1.5 ataupun RM2 dia markup gantung pada volume. Jadi harga di pasar-pasar ni kalau tengok berapa harga dia? RM10, RM7. Dan kenapa sampai RM10? Padahal petani jual RM7 je, sampai pasar-pasar RM10. RM3 naik. 30% sebab added value. Ini yang orang lain tak tahu ni. Pasar-pasar makan duit lah, banyak sangat untung. Sebenarnya kita tengok sini, location.
option dia banyak, apa tu price negotiation. Dia orang ni banyak itulah pasal-pasal kat situ. Dan kalau tengok ke Ion, kenapa harga sampai RM12 ke RM18? Padahal kalau tengok petani kecil ni RM7 dia hantar. Sampai Tesco 18 sebab bila sampai dekat supermarket ni kita bercerita tentang supermarket tu kena ada chiller tu kena aircon kalau yang biasa tu dah elektrik dia saja dah 600 kan. Jadi dia kena wrap. Lepas tu kalau Tesco, Ion, kalau siapa yang pernah pergi Tesco, sejuk parking lot dia. Masuk dalam buat ada aircon, ada wow factor dia. Jadi mereka ni semua cost tu dimasuk balik semula kepada cost chili, cost timun semua tadi dan diabsorb. Itulah sebab harga dia jadi RM18. Jadi kalau dan siapa yang beli harga mahal-mahal ni? Ni kat sebelah ni, pengguna elit, pengguna yang tak berkira, pengguna yang memilih, yang tak nak pergi ke kebun beli cili kan, dia beli dekat Tesco ni kan. Dia ada duit, dia beli kat sini. Tapi harga dia, ni dia. Jadi kita kalau kita jadi petani kecil, kita jangan demam tengok Tesco jual RM18, kenapa Fama beli kecil, kenapa PKK beli kecil, kenapa pemborong beli sedikit. Inilah rangkaian dia. Kalau kita jadi petani sederhana, buat besar sedikit, 5 ekar contoh dia. Harga kita agak sedikit turun sebab kita jual volume. Yang nak membelinya pun pemborong besar ni. Dan pemborong besar ni mereka tak boleh harga tinggi-tinggi. Sebab mereka ada kos lagi yang terlibat kat situ. Macam saya kata, kos sejuk. Big chiller kan, semua benda ni. Jadi mereka akan absorb benda ni dan mereka saja yang boleh beli secara besar untuk yang ni. Jadi kalau kita pergi ke ladang besar pula, macam saya buat ladang besar, saya tak mimpi nak jual sampai RM10. Kan? Sebab memang tidak dapat. Kenapa kita cerita pasal volume? Bila ada volume kat situ, maknanya kita perlu very fast moving of kita punya produk. Jadi produk kita ni kena cepat. Jadi bila nak cepat kita bertani agro ni, so kita kena cepat menjual. Jadi contoh kat sini, kalau ladang besar ni ke mana dia hantar? Dia hantar ke kilang. Tapi kilang tak beli mahal, dia beli murah. Sebab dia akan buat sos dan sebagainya. Tapi dia beli volume. Tak apa untuk 50 sen, RM1 contohnya. Tapi dia beli sekali beli 10 tan. Dah 10,000 sehari kan. Itulah apa kita kalau kita nak buat ladang besar. Jadi kita, bagi saya segmen ni kalau kita nak jadi agropreneur, kita kena faham rantaian ni baru kita boleh plan strategi kita. Ke mana kita nak menjual? Dan kalau kita tahu kita nak jadi petani, nak buat ladang besar, kita kena faham. Tak ada orang akan beli cili kita harga sampai RM10. Mungkin sebab mungkin the first 1 tan tu kita boleh jual harga kejual ke pemborong kecil ni. Pemborong kecil ni kita jual kat dia kan. Tapi the next 5 tan, the next 10 tan, the next 20 tan tak boleh lagi dah. Sebab kita perlu mereka yang ada peti sejuk untuk absorb kita punya cili dan kilang untuk absorb. Jadi ini baru segmen market saja. Jadi inilah cabaran yang saya katakan kita antara kalau kita jadi petani, cabaran kita yang pertama ni kita kena tahu market segmen kita macam mana. Jadi very important. Jadi saya rasa masa kita pun banyak ni. Jadi saya lebih suka kepada soalan kalau boleh anak ada nak tanya. Jadi saya buka kepada soalan. Boleh. Terima kasih Cik Munir. Kita beberapa soalan telah pun kita terima. Boleh saya terus kepada sesi soalan, Cik Munir? Boleh. Okey. Kita ada terima daripada Mr. Kit Chan menanyakan, dia katakan tadi Cik Munir ada menyebutkan bahawa petani ni tak sepatutnya fokus kepada farmer. Jadi dalam menjual produk-produk mereka lah. Jadi soalan daripada Kit Chan ni, apakah peranan yang sepatutnya farmer mainkan dalam rantaian ni sebenarnya? Okey. Alright. Bagi saya Fama sekarang ni dah menjadi satu agensi yang very complicated dan banyak kerja saya tengok. Jadi mereka lah yang memasarkan dan mereka lah membuat dari segi kita panggil retailing dan segala bendanya kan. Jadi petani-petani kecil ni nak tak nak pun dia akan jual kepada farmer sebab mereka tak tahu, mereka tak kenal pemborong ni ataupun mereka tak ada akses kepada pasar-pasar ni. Jadi bagi saya peranan farmer ataupun agensi-agensi ni dia masih juga relevan kepada petani kecil ni sebab itu yang dia tahu. Jadi satu daerah tu ada pusat dia hantar ke situ. Jadi nak tak nak pun dia kena buat juga. Tapi kalau kita tengok kepada petani sederhana dan ni mereka tidak main sangat. Mereka itu bukan sebenarnya dia orang punya kita panggil game mereka yang terakhir. Jadi petani kecil ni mereka perlukan. Jadi sebab itu bagi saya petani kecil ni dalam solution yang saya buat
dalam kumpulan kami ya. Jadi ini yang kita buat, kita panggil kita kena buat cluster. Bila kita buat cluster, kita akan mengurangkan bebanan kepada farma. Biar farma fokus kepada regulatory ataupun market segment yang kita boleh serapkan ke bahagian yang ke ujung tu. Ya. Jadi sebab petani kecil mereka tak ada masa dan mereka tidak tahu ya, dan bukan level mereka. Jadi sebagi saya tu lebih kepada assist dia orang ya, bukan dari segi kita panggil ni become kalau tidak nanti farmer kalau tidak petani akan fikir farmer tukang beli. Jadi farmer tukang beli. Jadi farmer terpaksalah pergi buat supermarket dan segala bendanya. Huge punya ni kan. Tapi at the same time kita nampak kat situ big player Ion, Econsave dan segalanya. Dia orang ni fokus kepada kita panggil market keluar tu je. Ya. Jadi sekarang ni kita bertembung dekat situ. Ya. Jadi for me banyak sangatlah. Banyak dia punya ni. Dan apa yang farmer patut buat, saya rasa dah banyak dah baik, dah apa kita panggil ni, dah banyak sangat segmen. Mungkin dari si pricing punya katalah kat ada orang tak kata kenapa farmer ambil rendah. Jadi bagi saya is a normal kita panggil supply chain punya pergerakan kan. Kecuali farmer ada satu mall tapi berapa pula harga nak buat mall kan. Jadi itu komen saya lah. Boleh. Soalan seterusnya, kalau mungkin ini mungkin tak disentuh secara direct tadi dalam pembentangan, tapi contoh lah kata pengeluar lah, petani lah, mereka ingin memasarkan melalui e-commerce kan, tak salah lah Lazada dan sebagainya. Ratusan kejayaannya atau pencabaran dia apa dia? Okey, Lazada maknanya ini menarik. Saya ada orang tanya dulu bagaimana dia pergi kepada Lazada ataupun sales online kan. Kalau kita lihat sekarang ni memang ramai sekarang ni orang pergi pada Lazada ataupun Shopee kan, jual fresh. Dah hampir merata-rata semua nak pergi menjual. Tapi kita perlu ingat juga benda dari segi nak menjual online ni, kita bercerita mengenai fresh food. Kalau jual aksesoris mungkin okey lah. Sebab kalau kita jual cili online dah kena sampai macam mana dari segi hygiene dan banyak dia punya kalau yang kecil-kecil ni lah, bagi yang kecil-kecil ni kan. Contohnya kalau petani tu contoh di Sarawak, kalau dia di Kapit kan, dia nak order, dia nak jual online. Ada orang nak beli 5 kilo ataupun 2 kilo daripada kucing. Jadi kos dia nak hantar pun dah berapa sebab mungkin di tempat dia tak ada pos laju. Jadi terpaksalah pergi ke bandar. Pergi ke bandar pun dah become a cost. By the time sampai pejabat pos dah kena jawab pos pula. By the time sampai sana dah berapa hari. Jadi in terms of benda ni kena kita panggil kena cepat lah. Sebab dia cepat rosak. Benda-benda yang kita kalau pertanian lah. Jadi kalau kita ambil contoh cili kan. Jadi dia kena dalam masa 2-3 hari memang dah kena sampai dah. Jadi kalau pun nak juga buat, kita bercerita mengenai teknologi. Lain cerita pula. Tapi kalau teknologi bukan petani kecil lah tu dah. Itu dah besar dah. Jadi kalau nak main online order ni boleh, tapi kena main secara besar lah bagi saya. Main maknanya you have enough storage, you have enough packaging, good packaging dan sebagainya. And then apa kita panggil ni, kita tak nak nanti you hantar sampai sana dah berulat, orang komplain pula kenapa jual cili berulat kan. Sebenarnya benda tu dah lama sangat atau di pejabat pos tak sampai kan. Jadi itu bagi saya dari segi online dan segalanya. Lepas tu kalau sekarang pun orang yang order contoh sayur kan, bila dia order sayur online, kalau dia order sayur online, kalau sayur tu di Pahang dan hantar ke sini agak susah. Tapi kalau dekat-dekat dia tak pakai online, ada pakai Shopee dah, dia pakai WhatsApp je. Contoh kejiranan saya kat sini, kawasan kat sini, dia pakai WhatsApp je. Tapi di sini sajalah market dia, very small market sebenarnya. Yang macam masa MCO ni, ramai orang jual menggunakan WhatsApp. Tapi segmen dia cuma very small. Kat situ saja. Boleh buat duit sedikit, tapi tidak akan menjadi bukan menjadi kata $1 million business lah, ya, ataupun beratusan ribu. Bolehlah orang katakan jual sana sikit, sini sikit saja, kecil. Ini untuk segmen yang kecil. Jadi untuk Lazada dan sebagainya ni bagi saya kita belum tak ada lagi yang saya nampak fasiliti yang boleh kita panggil ni yang centralized yang centralizekan sending yang boleh membuat supaya barang kita hantar tu fresh ya. Jadi benda yang macam tu untuk yang membuat sayur-sayuran lah. Kalau benda kering, keropok mungkin ya. Itu boleh online bagi saya lah yang saya nampak. Ya.
Okey, mungkin saya lihat daripada profil Cik Munir banyak yang berinteraksi dengan petani kecil dan sebagainya. Tapi mungkin boleh bagi satu contoh tak yang Cik Munir pernah lihat petani kecil ni daripada sebelum mungkin bertemu dengan Cik Munir dan selepas mungkin setahun ke dia boleh berjaya. Apakah proses yang dilalui oleh petani kecil tersebut? Okey, alright. Cerita Jadi sebenar, proses cerita sebenar lah, senang. ya kita senang. Rasa harap mungkin kat sini ada saya harap ada seorang Taufik daripada Yaman kalau ada dalam ni, tak ada, kalau dia ada saya ada invite dia. Jadi contohnya bagi contohnya ada seorang ni dia tanam cili daripada dia sebelum ni dia buat dia merupakan dia pergi beli besi buruk tak pernah bertani, bukan tak pernah bertani lah, tak fokus pun dalam pertanian ni kan. Jadi kita groom dia lebih daripada setahun dah, 2 tahun lepas lah. Jadi dia menanam antara petani yang kita panggil berjaya lah bagi saya, sebab dia boleh buat dan konsisten dan makin tanam sampai dia dapat bantuan daripada pertanian untuk boleh dapat bantuan dan masih menanam lagi dan boleh menjaga ladang lagi besar sampai satu tahap saya bawa dia ke Semenanjung ni untuk menguruskan ladang dan sekarang ni dia dah balik dan akan bersama kita lagi untuk menguruskan ladang. Jadi mana daripada kata kutip besi buruk boleh menguruskan ladang besar. Mana ladang besar ni talking about 30,000 40,000 polybag yang dia uruskan. Maknanya petani kecil je. Mana start dengan 1,000 dia tanam. Saya tanam 1,000 tu hasil dia memang lumayan masa tu. Dia antara penerima anugerah kita. Itu salah satu kita panggil contoh yang bagi saya nampak daripada kecil dia boleh jadi agropreneur. Dan jadi juga berapa lagi di Sibu bawah kumpulan Encik Aziz. Dan mereka pun sampai sekarang masih lagi menanam dan menambah maknanya dari pertanam 500 jadi ke 1,000 dan tambah lagi dan beberapa musim. Maknanya mereka boleh dan tak perlu pengalaman yang begitu besar sebenarnya. Yang penting kita berkumpulan dan mereka ni adalah berkumpulan lah bila dia orang rasa penat, tak bersemangat, leader ketua dia bagi semangat dan cuba cari market, mana market lagi, apa nak ditanam lagi. Jadi benda-benda macam ni perlukan kita panggil ni continuity lah. Sebab nak jadi agropreneur, nak jadi kita panggil entrepreneur ni, dia mengambil masa dia bukan kejadian yang sekejap. Mana hari ini berniaga, esok terus jadi jutawan. Dia bukan macam tu. Kita nak berjaya, bagi saya setiap benda tu macam bila saya buat ICT, it took me about 10 years baru nampak duit. Jadi tahun pertama, tahun kedua tu balik-balik raya tengok macam tu je duit. Tak kemana-mana, habis duit bayar gaji orang je. Bulan kedua, ketiga sama, bayar gaji je kerjanya. Buat bisnes bayar gaji. Buat bisnes bayar gaji sendiri, cukup balik kampung saja. Asal dia. Tapi along the line, kita akan nampak peluang. Kalau kita seterusnya, sampailah macam ICT, saya sampailah buat software development. Sampailah ke situ. Sama juga bagi ini kita fokus. Bagi saya fokus kepada, contohnya kita kena pergi kepada downstream, buat aktiviti dan seterusnya. Jadi ini yang saya kata tadi, apa kita panggil ni, kita kena konsisten, sustainability itu kena ada. Okey, dalam presentation tadi ada seorang lagi bertanya tentang Cik Munir ada bercakap tentang kluster kan. Ada bercakap mungkin dijadikan satu kluster. Mungkin Cik Munir boleh terangkan sedikit konsep kluster ni. Okey, konsep cluster ni adalah kita panggil close group close group yang tertutup, di mana kita kumpulkan beberapa penanam dan mereka berkumpulan menanam tanaman. Contohnya cili, dia berkumpulan. Jadi cluster ni mereka seolah macam satu kumpulan petani di mana mereka berkongsi ilmu, berkongsi masalah, jadi tak ada keseorangan dan mereka sama-sama menghantar. Jadi cluster lah contoh cluster. Dalam cluster tu dia ada leader. Ada leader. Lepas tu pula untuk menjadi cluster ni, untuk masuk dalam cluster ni, kita panggil elite cluster dan sebagainya. Untuk masuk dalam cluster ni, mereka akan lalu satu kursus. Kursus ni lebih kepada memecahkan minda. Maknanya kita ubah minda mereka daripada petani kepada agropreneur supaya kita faham. Kalau tidak akan jadi macam di dalam WhatsApp group banyak kumpulan agro ini, kumpulan agro itu, kumpulan pertanian ini, tapi biasanya kumpulan ni kalau kita tengok dia akan add siapa yang bertani masuk kat situ, siapa yang bertani masuk ke situ. Ujung-ujungnya WhatsApp tu akan menjadi tempat berperang, tempat
mengecam dan tempat untuk, sebab mereka kat situ tidak ada satu undang-undang, tak ada satu undang-undang, tidak ada satu pemahaman. Kita nak buat apa masing-masing kat situ, jual ni, saya jual yang ini, lepas lama-lama nanti ada orang hantar ni pula. Jadi dalam berkumpulan ni sangat penting, dalam WhatsApp group tu mereka faham apa etik sebagai agropreneur ni. Kalau kita ada peluang macam mana, kalau kita ada solution, cerita kat situ. Bagaimana kita mengatasinya. Jadi tidak ada kita panggil ni solid kepada agropreneur. Jadi itu kluster, dan kita sekarang ni kita banyak kluster di Sarawak dan kita tengah wujudkan kluster di Melaka. Saya harap ada orang Melaka kat sini yang muda-muda yang Melaka, kluster muda ni. Semalam saya tengok mereka nak tanah mereka, jadi harap mereka adalah sebelum mereka daftar. Jadi setiap satu kluster ni kita ada minimum pun 10 lah, kalau boleh 20 orang dalam satu kluster. Jadi kluster ni kita akan sama-sama mencari kaedah bagaimana kita nak bertani dalam tu. Dan bagaimana kita, jadi bila seorang ada lori, ada lagi 19 orang boleh pinjam dengan dia. Kalau seorang tu ada kereta, mungkin kita boleh tong-tong ataupun kita bersama-sama dalam tu. Jadi dia tidak terbuka begitu saja. Nah, itu pentingnya. Minda tu kena bersedia. Itulah kluster sebenarnya. Dan banyak lagi sebenarnya cerita kluster ni. Okey, so basically dalam satu kumpulan yang saling membantu-bantu cari peluang bersama untuk memajukan mereka lah, secara umum. Mungkin juga ada mentoring program dan sebagainya. Ya, ada mentoring semua tu. Itu cerita panjang cerita dalam tu. Ada mentoring lagi. Alright, soalan daripada Cik Mas M. Ini nama glamour ni, Cik Mas M. Sehingga mungkin Mazuki ke, tapi dia dengan glamour. Branding kekalkan kualiti dan perlu dilindungi, tetapi setakat mana kejayaan menghasilkan produk secara konsisten untuk maintain branding. Maksudnya branding penting, tapi bagaimana nak menghasilkan produk secara konsisten tu untuk maintainkan branding kan. Okey, sila. So mungkin Aidan nak tanya macam mana kot macam mana nak maintain kata macam mana nak maintainkan production. Alright. Okey. Yang bagi saya dia macam ni. Bila brand, yang paling susah sebenarnya bagi saya yang paling susah sekali bukan nak do the production. Yang paling susah sekali adalah to push the branding. Sebab bila kita ada branding, contohnya ambil contoh yang ada kat pasaran. Kalau bukan ini, contohnya tudung Nilofa, contohnya, ataupun apa lagi yang glamour-glamour kan. Jadi bila dia buat brand, semua orang tahu. Jadi sebenarnya kalau tengok contohnya ataupun tudung Duck, harga dia 1,000 lebih kan. Tapi kain dia sama je. Kain dia macam order daripada tempat yang sama juga, contohnya lah. Contohnya kain dia tak adalah kain itu kalau dibasuh dia kalis air ataupun bila dibasuh 1,000 tahun takkan luntur kan. Tapi dia macam kan biasa juga satin ataupun cotton, 100% cotton kan. Dan mungkin dia tapi bila brand tu dah ada, dia maknanya permintaan ada. Dia permintaan ada, tak ada masalah. Yang masalah ada, maknanya bila ada permintaan, bila kita ada permintaan, maksudnya kita boleh buat besar. Dan bila kita dah tahu, contohlah ada orang nak minta permintaan, ada nak minta cili 20 tan. Bila dah ada permintaan yang 20 tan, jadi kita boleh plankan macam nak konsisten. Yang pertama, kita buat ladang lagi besar. Dalam kelas macam saya panggil kluster saya. Siapa lagi ada tanah? Buat lagi. Kenapa? Sebab kita ada demand. Jadi maknanya kita bila kita buat demand, bila kita planting tu, kita kena ada sistem lah. Bagi kami panggil quota system. Maknanya kita kena tahu berapa permintaan biasanya sebelum raya ni. Jadi kita dah ada siap-siap awal dah. Jadi permintaan kalau kita dah ada demand, branding kita ada, brand ada dan kita ada demand. Kalau kita dah ada demand, senang saja. Macam agrobank kan. Kalau kita nak tanam banyak lagi, kita tunjuk ke dia, ini ada demand ni. Ini kilang sawit nak beli ni. Dah 300,000 metrik tan. Dah ada LO keluar. Confirm kita akan dapat pinjaman ataupun untuk membesarkan ladang untuk output yang lebih besar lagi. Begitu juga dengan cili macam saya, bila ada permintaan, saya buka lagi, saya cari lagi siapa lagi nak. Jadi maknanya kita bergerak kali itu. Maknanya brand kita itu, kalau ada brand is solid dan permintaan tu ada, dan kita boleh produce. Dia tak boleh brand saja, permintaan tak ada. Dia brand kalau dia good, dia mesti cukup banyak good kat sini. Bagi maksud saya adalah brand tu orang nak, ada demand, and then dari segi supply tu saya rasa itu dah senang dah.
Sebab macam-macam cara saya rasa boleh pergi kepada kalau kita tak ada capital, pergi pada agrobank. Kalau tak tahu cara teknologi, kita jumpa dengan teknologi, orang yang pakar teknologi. Know how tu kita boleh hire. Macam saya lah. Walaupun saya bukan baru dalam pertanian, kalau berbanding dengan profesor pertanian dan sebagainya. Kalau saya tahu sesuatu, saya akan tanya. Saya akan tanya dengan seorang doktor dalam pertanian. Ini macam mana? Kita tahu. Kalau teknologi kita tahu, kita tanya pula macam mana nak pakai. Jadi it's about asking and how to do it. Jadi market sebenarnya tadi tu penting lah. Jadi brand tu untuk dapatkan konsisten supply tu is to plan. Maknanya you kena ada. Once you have the brand, I think the rest of it akan follow. Akan ikut je. Maknanya kalau that brand dah meletup kan, so have to prepare. Sebab itu kalau kita nak, kalau macam dulu saya pernah launching saya punya accounting software kan. Jadi saya nak launching accounting software tu, accounting sendiri, pattern sendiri. Kita nak launching pattern tu, kita bagi tahu orang, kita nak ni very cheap, very good. Tapi orang nak beli kedai tak ada. Kenapa? Sebab kita silap, kita tak buat, dan kita tak tahu access dia. Kita tahu berapa orang yang nak. Jadi bagi saya itu komen saya, panjang-panjang juga cerita ni. Kalau kita nak kupas dia, nak menyelesaikan bagi saya, tak ada masalah sangat itu. Yang susah sekali is to push the brand. Sebab it take years, take time brand ni. Okey. Ini ada soalan masih lagi masuk. Kita akan tanya. Ini soalan daripada Encik Linggaras Tamoran. Beliau bertanyakan, adakah jenis tanah main peranan dalam kualiti produk? Jenis tanah memang dia ada main peranan kualiti tanah. Kalau satu tanah tu kalau berpasir banyak, lainlah cerita dia. Ada setengah tu acidic sangat, akan menjadi main peranan. Kalau nak selamat bagi saya, gunalah polybag. Jadi anda tidak pening kepala sangat. Of course dia lebih tinggi, gunakan teknologi, tapi hasil dia lebih baik lah kalau kita gunakan tanah. Sebab itu dalam saya, macam saya sekarang ni kalau saya buat saya buat cili, semua dalam polybag, jadi tak ada di tanah. Kalau kita nak buat kat tanah, ada lain segmen ni pula, kecuali kita nak buat cili, dry cili kan, cili kering. Nak buat cili kering, itu boleh tanam je kat tanah sebanyak-banyak yang mungkin, nak ambil apa yang ada kat situ. Sebab kita bukan bercerita pasal kualiti sangat, kita nak ada cili je. Itu lain cerita dia. Maknanya tanah elok tak elok sangat pun tak apa, janji ada banyak cili, tapi tanam banyak-banyak, contoh 100 ekar ke 200 ekar untuk buat dry cili. Sebab dry cili kita tak boleh lawan cili daripada Vietnam kalau dry ni. Tapi mungkin MCO ni kita ada peluang sebab dry cili pun tak masuk kot. Tapi kita ingat juga MCO ni mungkin 6 bulan je, atau mungkin setahun, mungkin dari India, dari Vietnam dah masuk dry cili kan. Sebab kita nak lawan agak susah sikit sebab land. Lepas tu tenaga maknanya kita apa kita panggil ni, maknanya kita boleh plan. Jadi jawapan saya kalau tanah ni memang ada peranan ya, tanah dengan kopi. Okey, Cik Munir, betul-betul tak soalan tu. Okey, lagi satu tadi mungkin balik dengan Cik Munir memberi penerangan tentang supply chain tu. Nampaknya paling penting tu adalah demand. Kita harus bermula dari demand dan kita gerak ke belakang untuk menghasilkan produk berdasarkan demand tersebut. Betul ke macam tu? Betul. Maknanya kalau nak cari demand ni, maknanya seorang petani dia perlulah ada kepakaran untuk buat marketing kan, buat sale, jumpa kilang, jumpa pemborong berapa nak beli dan sebagainya. Barulah plan production ni kan. Betul. Ya. Kita kena kalau kita tak tahu nak bercakap dengan pemborong, kita takut. Sebab rata-rata pemborong macam saya, kalau saya lah pemborong, saya berniaga di Kuching dan sebagainya. Pemborong saya banyak Chinese. Jadi kita kena tahulah, kalau boleh cakap Cina lagi cantik lah. Dia faham, kita pun faham kan. Kalau kena pemborong India, kena pakai cakap India lah, lagi cantik. Jadi kita kena tahu berbagai jenis bahasa dan kita kena tahu adab-adab kita berniaga ni. Kadang-kadang orang bila berniaga dia terpekik-pekik kan, murah sikit dia alih. Kita berniaga, kita secara berniaga profesional. Jadi kita tahu. Jadi kalau kita tak tahu juga, saya tak tahulah nak cari benda ni. Jadi masuk kumpulan. Masuklah kumpulan mana-mana. Kalau tak ada kalau dia contoh daripada Pahang, masuklah kumpulan di mana Pahang yang cerita pasal supply chain kat sana ya. Masuklah. Jangan masuk jangan saja masuk macam kumpulan petani-petani saja. Kumpulan demand tak ada, kumpulan logistik tak ada. Jadi kita kena tahu semua benda tu. Jadi baru kita tahu apa nak ditanam. Kita tanam nanti bila tanam tengok lambatkan. Jadi benda macam tu. Macam kita kalau kita dalam kumpulan, kita tahulah apa kita nak tanam, siapa kita nak yang customer saya, dan ke mana saya nak hantar, dan berapa yang saya nak
buat kan. Itulah jawapan saya tadi. Memang betul. Jadi pandangan saya, kefahaman atau pengetahuan tentang rantaian bekalan atau supply chain ni amatlah kritikal. Maksudnya kena buatlah peta dia kat mana supply kan. Kena tampal. Supaya nampak kan mana supply chain tu boleh berkembang dan sebagainya, siapa dan sebagainya. Okey. Kita ada lagi soalan daripada Encik Chia Chuan Chong. Okey, soalan beliau adalah apakah what's the challenge to start a small farm to grow mushroom during this MCO, ataupun apakah cabaran untuk memulakan sebuah ladang untuk menanam, ladang kecil untuk menanam mushroom, cendawan semasa MCO ini. Okey. Bagi saya ladang kecil sebenarnya market dari segi harga dia lagi cantik daripada ladang besar lah. Itu satu. Dari segi nak menghasilkan cendawan, saya tak adalah pengalaman menanam cendawan, tapi saya rasa proses ataupun cabaran yang lebih kurang macam orang tanam cili dan yang benda yang lain kan. Dan mungkin kalau penanam kecil, kalau dah ada market, kalau dia bercerita pasal market dah ada, mungkin tak ada masalah. Ni mungkin tak ada market lagi. Jadi bagi saya dalam MCO ni, lepas MCO ke tak MCO ke, dapatkan kumpulan ataupun cari kumpulan-kumpulan yang cendawan ni, buat kumpulan cendawan, buat kluster cendawan. Saya selalu cadang macam dari itu saya berbincang pun dengan yang lain, kata buat satu kluster terung. Buat terung yang itu, pakar terung, bagaimana akses market terung. Jadi kita terung. Macam saya, kalau tanya saya cili, saya tahulah. Kalau terung saya tak tahu sangat. Kalau cendawan macam kita lebih kurang sama je. Dia punya rangkaian ni. Dia akan pergi balik kepada pemborong kecil, peraih, dia pergi pada pasar basah dan seterusnya. Yang macam pemborong besar ni, mereka tak ada yang cili je. Dalam tu macam-macam dia ada. 2-3 peti sejuk besar-besar 40 kaki tu, macam-macam ada dalam tu. Timun, sayur, macam-macam dia longgok kat situ. Bertantan. Dia hari tu banyak dia tengok dia kena buang lah. Sebabkan MCO ni, sebab tak terjual. Jadi bagi saya kalau dalam MCO ni rasa susah ni berjual, cari kumpulan yang sama, buat satu kumpulan, lepas tu masukkan ke dalam kita panggil ni stream atau kumpulan data. Kita kena tahu data di mana orang jual hasil tersebut, siapa yang nak membelinya. Jadi itu saya rasa farmer pun boleh assist dekat situ. Jadi itu yang saya boleh komen sikit lah pasal cendawan. Sebab saya tak pernah menjual cendawan lagi. Macam mungkin Cik Munir boleh bagi panduan nak mencari kumpulan logistik kumpulan ni. Kat mana nak cari sebenarnya? Nak cakap buka Google ke? Nak cari kat mana ni? Yes, one of the thing saya kata tadi, communication. Jadi first thing is rajin-rajin guna Google tu. Saya Google ni memang kalau tak ada Google tak. Sampai pasang aircon pun saya boleh buat. Sebab apa? Sebab saya boleh pasang aircon sendiri kalau nak. Kenapa? Sebab ada Google. Jadi Google ni macam-macam kita boleh cari. Yang di dalam, di luar, dan macam-macam. Jadi cuba yang first thing dapat di Google apa kumpulan yang ada, di mana. Lepas tu ikut latihan, kursus latihan yang ada. Walaupun kita pandai menanam macam saya ikut macam-macam latihan, kursus tanam cili. Saya ikut Ulu Langan, anda di bawah Encik Hashim, PKK ikut, saya pergi ke Pahang saya ikut, saya pergi dekat pergi ke utara, kita cari semua training kita jumpa kawan-kawan. Oh ini kawan saya, oh ini yang tanam ni, oh itu yang tanam ni. Dan kita buat kumpulan mana yang nak dengan kita. Sebab tak semua orang nak berkawan dengan kita, berkumpulan dengan kita. Mungkin dia rasa dia besar sangat, jadi dia ada saintis dia sendiri, dia tak nak masuk kumpulan kita. Tapi ada yang kumpulan yang sama kecil-kecil macam kita yang nak bersama dengan kita. Jadi boleh kumpulkan satu kumpulan cendawan maksud dia. Dan jadi di situ kumpulan cendawan tu dah ada daripada mungkin dalam tu ada 20 orang, ada yang daripada Kedah, ada. Jadi kumpulkan segmen tersebut dan dapatkan maklumat, bergerak secara kumpulan. Kalau seorang-seorang orang kata nak ketuk pintu, bunyi tak kuat lah kan. Kalau kita 20 orang tanam cendawan, kalau ketuk pintu bunyi kuat sikit, jadi mungkin orang senang sikit nak buka pintu untuk kita, betul tak? Jadi itu yang saya kata sangat penting berkumpulan, jangan gerak seorang. Bukan sekat cendawan, segala bisnes yang ada kat sini, mungkin ada yang buat ikan ke, nak buat ni, jadi kumpulan sangat penting. Okey, mungkin satu lagi soalan terakhir untuk Cik. Mungkin soalan ni daripada saya sendirilah. Jadi saya akan tanya, kenapa Cik Munir, saya nampak Cik Munir macam fokus pada cili. Apakah rahsia? Kenapa Cik Munir ni fokus kat cili?
Semalam pun ada orang tanya yang sama juga. Soalan yang selalu saya dapat. Okay, kenapa saya tanam cili? Saya sebenarnya, saya ni suka cabaran. Satu. Jadi saya bila saya nak buat pertanian, saya cari benda yang orang paling susah nak tanam. Paling susah tanam. Bagi saya, di situ ada buaya, di situ ada udang. Maknanya benda yang susah ni ada duit. Benda yang senang agak susah, agak kurang sikit duit. Saya ambil contoh kalau kita kalau kita tanam timun, senang kan? Tapi harga pun tak tinggi lah, 20 sen, 30 sen, RM1, RM1.2 kan. Kenapa? Sebab senang menanam dia, tak banyak kerenah. Kalau tanam cili, macam-macam dengan penyakitnya, dengan weathernya, dengan baja, racun, kan macam-macam kerenah dekat situ. Dan bagi saya itulah cabaran. Kalau saya boleh buat duit. Jadi itulah contohnya sama juga dalam IT kan. Jadi macam IT kata pakai Windows senang. Saya tak fokus Windows, apa yang saya buat? Saya fokus kepada Linux system. Saya fokus kepada hardcore programming. Saya fokus kepada benda-benda yang lebih susah. Jadi sebab bergantung itu kata tadi, kalau kita rasa kita tak nak bersusah-susah, kita tanam yang senang-senang sikit. Tapi janganlah kita nak tanam timun tapi nak harga sama dengan cili, tak boleh lah. Kalau kita nak tanam cili, di situ cepat. Dan kenapa pula saya nak tanam cili? Sebab cili paling cepat dapat hasil. Kalau tanam kelapa sawit, minta maaf kalau siapa yang buat kelapa sawit. Kalau kelapa sawit lama nak dapat tengok duit. Kalau cili sekejap je. Itu sebab saya tanam cili. Ataupun cili, halia pun saya tengah usaha sekarang ni. Benda-benda yang kurang daripada setahun. Jadi untuk siapa nak jadi agropreneur ni, fokuslah kepada benda-benda yang cepat. Benda yang very fast, apa kita panggil fast cash crop. Tanam benda-benda yang cepat. Jadi cili memang very challenging, tapi kalau kita berkumpulan, kita ikut SOP, kita tanam dan berkumpulan, jangan seorang-seorang, jangan lone ranger. Boleh, insya-Allah boleh cili boleh dibuat. Dan bersedia untuk belajar dan bersedia untuk sustain diri sendiri jangan takut, don't be afraid of failure. Itulah untuk cili ni kena kuatkan yang itu. Kalau benda lain yang senang ditanam, banyaklah macam kalau keledek atau benda lain memang senang, tak perlu baja, tanam dalam tanah. Tapi dia taklah, harga dia tak boleh lawan dengan cili pula. Macam itulah dia. Itu yang saya boleh jawab setakat ni lah. Mungkin ada sebahagian yang ni belum mengusaha cili, sebahagian pendengar kita ni. Satu lagi saya nak tambah. Kalau okey. Ya. Gambaran macam mana? Sila bagi gambaran kepada pendengar kita ni, kalau tanam cili, keadaan terbaik mungkin body bag, gantung apa semua tu, satu ekar berapa banyak boleh keluar, berapa banyak dan sebagainya. Saya promosi sikit tanam cili lah ni. Sila. Nah, kenapa saya pilih cili? Sebab satu, kita memang kurang cili. Yang kedua, bukan yang kedua lah, ini yang kedua, yang satu sebenarnya. Yang satu adalah kita makan cili hari-hari sebenarnya. Kalau pergi kedai, makan nasi ayam, ada je cili kat tepi tu. Masuk KFC, ada sos cili. Masuk mana-mana restoran, Penandos ke apa, semuanya cili. Tak habis-habis cilinya. Jadi rata-ratanya kalau kita ada 32 million population, 32 million population mungkin minus 10% kot, tak makan cili. Jadi kita memang banyak makan cili. Be it sauce, fresh, benda-mananya, orang akan makan cili. Tak kisahlah darurat ke, COVID ke, ekonomi down ke, orang tetap makan cili. Kalau ekonomi down, siapa yang jual cili boleh hidup lagi. Kenapa? Sebab ekonomi down pun orang masih makan nasi lemak. Nasi lemak kena ada sambal cili, tak ada nasi lemak sambal mayonis, tak ada. Mesti sambal cili punya. Jadi nasi lemak kena sambal cili. Kalau masak lemak cili api, mana ada masak lemak mayonis api, tak ada. Dia kena makan cili juga. Jadi cili ni akan sentiasa ada. Yang keduanya, cili ni bagi saya boleh buat downstream. Jadi saya ada kilang ada kilang downstream buat sos cili. Jadi kilau cili ni macam-macam kita boleh buat sos. Boleh buat extract untuk supplementary, kena nak awet muda. Jadi banyak keperluan-keperluan ni bagi saya sepanjang zaman nanti, keperluan yang makin lama makin meningkat. Itu saya buat cili. Yang kedua, macam saya katalah, kalau kita buat 1 ekar, bagi saya, tanah saya kalau ada 1 ekar, saya boleh tanam 4,000 polybag. Dan 40,000 polybag tu, 40,000 polybag kalau kita usahakan betul-betul, dan kita akan boleh dapat 2.5 tan, 2.5 tan. So kalau harga dia RM5, kita boleh dapat 10,000 semusim, minimum. Itu kalau kita usahakan cili.
Jadi kalau kita 2 musim, maknanya boleh dapat 20,000. Macam tu. Jadi dia punya hasil bagi saya lebih tinggi lah. Cuma kadang-kadang kalau ada penyakit, contohnya musim terkujur bulan 12, mungkin ada hujan sedikit. Itu mungkin kita tak banyak untung sikit, tapi tak apa, kita ada bulan 1, bulan 2 pula. Sebab bila kita jadi agropreneur, kita bukan makan gaji. Kita panggil ada kala kita untung banyak, ada kala kita untung sikit-sikit, ada kita untung nipis, dan mungkin ada satu ketika nanti kita kena jackpot, tiba-tiba harga semua ladang tak ada dan kita saja ada cili, kita mungkin menjadi apa kata orang kaya cili pula masa tu. Jadi kita kena tunggu dan bersabar bila kita menanam cili ni. Itulah dia punya ni. Dan kena berkumpulan, jangan seorang-seorang. Saya nampak ramai yang tanam cili seorang-seorang ni tak boleh pergi jauh sebab mereka cuba menjadi hero seorang-seorang, tak ke mana. Sebab kita kena ingat, kita nak jadi agropreneur, kita do business, kita nak cari duit. Kalau kita nak jadi populariti, itu kena masuk magazine lah, kena jadi penyanyi ke, kena jadi apa kan. Yang ini kita nak cari duit. Jadi itu bagi saya fokus towards that, kita mode lah. Jadi itu sebab kenapa saya tanam cili. Jadi kalau nak tanam masuk kumpulan saya pun boleh, kumpulan Garasi Cili. Sekarang saya tengah buat kumpulan di Melaka dan Negeri Sembilan. InsyaAllah kita akan bergerak kepada Pulau Pahang dan juga negeri lain lah. Dan di Sabah kita ada juga kumpulan, tapi belum lagi bermula sebab mereka tengah menunggu bantuan pinjaman dan sebagainya. Jadi di Sarawak pun kita dah ada di Sibu, di Kuching, dan kita tengah kita panggil ni dengan lepas MCO ni kita kena revive balik sebab segmen kita ekspor ni dah berlainan dah. Jadi kita kena fikir berlainan pula sekarang ni dari segi segmen market dia. Jadi itu saya boleh komen dulu pasal mengenai tanam cili ni. Okey, terima kasih Cik Munir. Mungkin kita dah sampai ke hujung. Mungkin Cik Munir nak bagi pesanan kepada agropreneurs yang sedia ada ataupun yang berminat nak menjadi agropreneur, silakan. Mungkin nasihat Cik Munir, silakan. Rasanya nasihat ataupun ni saya suka kongsikan supaya kalau kita nak berniaga ataupun nak jadi agropreneur, technopreneur ataupun sekarang ni kita jadi agropreneur adalah bukan stay at home stay in the group. Jadi maknanya kita kena berniaga berkumpulan. Kalau tak ada kumpulan, masuklah mana-mana association pula, association kumpulan, buatlah mana-mana yang terbaik. Jadi kalau nak masuk kumpulan saya pun boleh. Jadi kalau kumpulan saya tak ada contoh macam tadi, yang buat cendawan, buat satu kumpulan, and I don't mind to teach them, siapa nama yang tanya tadi tu, jadi macam mana nak nasihatkan grup biar supaya boleh jadi satu kumpulan yang kuat kumpulan tak perlu ramai, jangan kita ada kumpulan 1,000, 2,000 orang dalam WhatsApp group kan, tapi yang geraknya 2-3 orang, tak ke mana jadinya, dia akan menjadi kumpulan macam tu. Apa kita panggil ni, tapi tidak ada pergerakan. Jadi kita nak satu benda yang bergerak, lepas tu kita boleh fikirkan dari segi market dan sebagainya. Jadi itulah nasihat saya ataupun pesanan terakhir saya lah. Dan kalau ada yang nak perlukan maklumat detail, rasa boleh ambil nombor telefon saya 016889 6844 kalau nak bertanya apa-apa. Selanjutnya itulah. Boleh. Dan saya terima kasih. Boleh. Sila Cik Munir. Ya, dan saya juga nak ucapkan terima kasihlah kepada MPC kerana bagi peluang untuk saya berkongsikan ilmu apa yang saya ada. Harap dia diguna sepenuhnya lah. Siapa yang mendengar pagi ni. Terima kasih Pak. Terima kasih Cik Munir. Telah memberi perkongsian yang hebat, saya rasa untuk kita. Mungkin sekali lalu Cik Munir menyentuh tadi tentang beberapa 6 perkara sekali lalu. Mungkin di siri-siri akan datang, mungkin kita boleh pergi ke satu elemen yang lebih terperinci. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada beberapa 1-2 perkara yang saya akan nyatakan di sini. Pertama sekali, kita ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat tentang clustering dan sebagainya. Okey, bolehlah berhubung dengan pihak IPC, khususnya AgroFood Productivity Nexus. Tuan-tuan dapat email kan daripada sistem tu, akan jawab, boleh ada kontak email kat situ, yang mana kita akan boleh memulakan inisiatif membuat clustering ini bersama AgroFood. AgroFood Productivity Nexus pun memang sedia ada dalam usaha-usaha begini. Tapi kita akan boleh linkkan situ dengan Cik Munir sekali, dan mungkin ada beberapa mentor yang lain terpulang pada minat tuan-tuan dan puan-puan. Satu.
Yang kedua, pada masa mungkin selepas hari raya nanti dalam bulan 6 akan pihak AgroFood Productivity Nexus akan memulakan satu perkhidmatan baru percuma, iaitu perkhidmatan sesi runding cara consultation one to one yang dipanggilkan virtual advisory clinic. Untuk dalam pada ketika ini perkhidmatan di peringkat tourism sudah bermula, perkhidmatan dengan untuk pemain industri ada masalah dengan pihak kerajaan telah bermula, peruncitan pun telah bermula, dan AgroFood saya kira akan bermula selepas hari raya Jun nanti akan mulakan perkhidmatan dipanggilkan AgroFood Productivity Nexus Virtual Advisory Clinic ataupun virtual advisory. Maksudnya kita akan berjumpa secara maya macam inilah, secara atas talian. Tuan-tuan boleh ada borang, tuan-tuan boleh memohon, menyatakan permasalahan ataupun ada bagi, dan advisor penasihat daripada industri akan dalam khususnya kalau jenis AgroFood, dalam AgroFood kalau ikan dengan penasihat daripada ikan dan sebagainya akan bersama tuan-tuan dan perempuan selama 1 jam. Okay, one to one session, tuan-tuan akan boleh menyatakan apa permasalahan, apa yang nak tahu dan sebagainya. Jadi standby ataupun nantikan pengumuman yang akan dibuat oleh AgroFood Productivity Nexus, dan tuan-tuan pada kali itu boleh memohon secara online, dan seterusnya pertemuan dengan penasihat daripada mereka yang berpengalaman dalam bidang ini, dalam bidang industri AgroFood ini juga akan dilakukan secara online dan percuma. Okay. Jadi ambil peluang, jangan sayang kalau tak ambil peluang ni, tak kisahlah permasalahan dari segi kewangannya, permasalahan dari pertanian ataupun tugai, dan mungkin di sesi itu nanti akan diberi panduan bagaimana tuan-tuan boleh dapat maklumat yang ataupun menghadapi cabaran-cabaran khususnya terkesan dengan pandemik COVID-19. Okey, diakhiri sekali lagi pihak MPC serta AgroFood Productivity Nexus mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Munir Hashim kerana berkongsi pengetahuan. Semoga insya-Allah akan menjadi satu pahala kepada Encik Munir, dan penting tu kena dapat kongsian ni, bukan senang nak cari Encik Munir dan sebagainya, orang seperti Encik Munir ni untuk berkongsi. Yang penting kita berkongsi pengetahuan, mudah-mudahan kita sesama akan lebih murah rezeki. Kepada tuan-tuan perempuan yang berlapangan masa sekira 1 jam lebih setengah ni bersama kita pada hari, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat ilmu yang baru, dan juga hopefully tuan-tuan yang berusaha itu dapat mengaplikasikan. Itu penting tu, mengaplikasikan ilmu sampai ke tahap pertama. Tahap kedua, mengaplikasikan ilmu itu, baru nampak hasilnya. Tuan-tuan, tadi Mr. Google ada dekat kita, senang je di hujung jari, Google, belajar apa-apa, kontak Cik Munir, kontak AgroFood Productivity Nexus, dan semua boleh jadi. Sekali lagi terima kasih Cik Munir, terima kasih. Sama-sama. Okey. Okey tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Stay home, stay produktif. Mudah-mudahan kita semua selamat. Diberi Allah SWT supaya kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.